cerita game yang kita bawa dalam competition. Nah, game ni adalah Combat Mostly. Ini student yang dah buat game masa parasitology, and then masa 4 year medical entomology pun dah belajar lagi. So saya select ada few student kita pergi competition. So inilah game yang kita hasilkan. Combat Mostly ni kita nak hapuskan penyakit bawaan nyamuk. Okay. Yang ni sebenarnya nak commercialize ni. Tapi tak. Okay. So dia ada macam-macam lah kat sini. So permainan ni kan boleh main daripada budak kecil sampai budak besar. Anak saya yang sekolah rendah pernah main dengan budak universiti, dia punya senior. Anak saya menang. So it's so fun kan, tak perlu ada knowledge pun. So dia ada 6 karakter kan. Okay, so 6 karakter ni kita ada karakter card. So inilah 3 tak 6. Okay, so kira macam ni lah. Dia boleh main 2 orang sampai kepada 6 orang. Okay, so dia punya learning outcome yang kita nak achieve bila orang main game ni, dia akan belajar apakah faktor-faktor yang contribute kepada mosquito borne diseases. Dekat sini ada 3 disease. Cuba awak teka, apakah mosquito borne disease yang ada sebenarnya dekat sini? Maksudnya dekat sini tu Dekat dalam gambar ni. Okey, kita ada 3 circle kan. Elemen dalam circle ni reflect kepada apa disease, mosquito borne disease yang mungkin akan wujud dekat kawasan ni. So dia sebenarnya ada 4 level ni. Macam ni lah. So ni starting, and then you akan masuk junior level, masuk expert, master level. Okay, so ini macam game of life lah maksudnya tau. Tapi dia berkaitan disease. So dia tak main dadu. You nak melangkah berdasarkan karakter you. So kalau main 2 orang, maksudnya ada 6 karakter kan. You cabutlah 3. Saya 3 contoh kan. Apa lah. Okay, so sini. Okay, so let's say saya dapat pregnant lady. So health untuk pregnant lady 5. Step dia boleh melangkah adalah 3. Okay, so ini contoh pula. Sorry dekat health ni maksudnya macam nyawa lah. Health ni macam nyawa. Tapi reflect dekat sini kita tak main nyawa, kita main immunity. Tahu. So kalau infant, so kita akan letak. Kata kalau you dapat infant kan. So infant ni health dia 5. Okay. Kita akan letak kat sini 5. Macam kan. Okay. Tak salah warna ni dulu. Jadi kali coding jugalah. Punya saya nak tunjuk contoh. 5, kemudiannya step you 2 kan. Okay, 2. Ni supaya you tahulah you punya ni. Okay. So bila you jalan, mana baby? Ni baby. Okay, you start, semua orang start sini. So baby ni melangkah, you hanya boleh 2 langkah masa turn you. So saya boleh pilih, saya nak kat sini, kat sini. So saya boleh kat sini, saya landing atas nyamuk kan. Betul. Ini adalah circle kawasan yang residensi. Yang macam ni, tempat di mana ada risiko Aedes. Kawasan perumahan. Okay, so bila you landing atas nyamuk, automatik you dapat jangkitan. Bila dapat jangkitan, immunity akan berkurang. Ni. You dapat dah penyakit. Okay. Kemudiannya, katakanlah saya dapat lagi kan peluang untuk jalan, another 2 kan. Okay, you pula. Lepas tu, saya jalan sini, saya masuk sini. Hospital. Ni bank. Bank dekat sini. Saya boleh ambil. Adalah kad dekat sini. Ada kad treatment. Ada kad chance card. Chance card. Dia macam ada supplemental card. Monopoli sikit kan. Dia jenis macam tu kan. Tapi kita adapt kan. Sebab saya kata dia macam apa ya, game of life punya juga. Kalau game of life tu siap kereta tu, dia boleh, maksudnya kalau dia kahwin, dia tak berpasangan. Kemudian dia boleh tentukan awal-awal dia nak masuk under career punya ni ke, ataupun dia nak masuk pembelajaran dulu. Maksud sambung belajar lah. Boleh pilih. Tapi this one pasal disease lah. Okay, so kat sini you akan diberikan duit awal. Tahu. So bila dekat sini you boleh tambah duit lagi. Okay, katakanlah saya pergi sini, tadi saya dapat jangkitan kan. Saya pergi sini, saya patah balik sini. 2. You boleh suka hati you lah nak main. Okay. Ke hospital,
you boleh ambil kad untuk treatment card. Kalau you dapat tu, contoh kan saya ambil ni. Cost to most dollar. Okay. Kad ni. So saya kena bayar lah. Tak. Saya dapat. Okay. Mefloquine effect you be recovered gradually. Skip to turn. So that will be recovered gradually. So automatic saya hilang jangkitan. And then skip to turn. Tapi saya tak boleh jalan. Skip 2 kali. So masuk sini balik. Tapi saya hilang turn kan. Dan katakanlah maksudnya saya dapat tu, contohnya disease ni apa, saya dapat, saya ada kad kan. So ada orang lain yang maksudnya perlukan ubat yang dekat saya. Okay, ID quinidine ni IV mefloquine. So IV ni adalah quinidine, contohnya kita nak guna ni tak, mosquito bed netting. Okay, so let's say I dapat kan, ni cakap apa, you can keep or use this card when you reach the site of infection. So bila you kena jangkitan, you boleh change. You return card ni, automatic you tak akan kena ni kat sini. Nampak? So dia akan pergi, semakin tinggi ni semakin peluang nak elak daripada nyamuk tu sangat rendah. Macam mana pun you mesti kena landing juga on it. Tapi pemenang adalah siapa yang paling sedikit jangkitan dan paling banyak duit. Kita dia ada strategi lah kat situ. Okay, so far kita dah pernah main daripada budak kecil sampai orang besar. Maksudnya memang boleh, semua orang pun boleh main. It just bila you start main, you cuba find out dekat mana sebenarnya ruang-ruang untuk you nak ni, supaya you boleh banyak duit dengan kurang jangkitan lah. Okay, contoh. So you boleh buat board game, you boleh juga buat interactive game. Tapi sebab sebenarnya saya bawa ni competition ni, dia competition green teknologi. Tahu, so kita pun teknologi nak bawa, cakap ni kita nak green sustainable. So dia cakap dalam education kan, kita boleh kurangkan engagement budak-budak ni untuk socialize dengan menggunakan gadget. Socialize dengan menggunakan board game. So they learn through play, and then they can break their engagement with the gadget. Dia socialize lah. So itu, so that's why lah, antara tu bila kita highlight, kita menang dah award. Tak, rasanya tak ada orang copy kita orang buat game hari tu. So this something yang ni lah. Supplemental character, ada supplemental, ada change, ada treatment. So inilah dia. So ini yang dia punya ni. Sorry, ni kad untuk jangkitan. Ni. So ini filarial. Ni filarial. Filarial ni untut. Ini untuk malaria. Another one ni adalah untuk dengue lah. Apa itu dengue? Ni dengue punya kad. Ni dengue. Macam tu. Okey, faham? So inilah contohnya. So you kena preparekan satu guideline how to play, kan? How to play, lepas tu dengan apa dia punya ni, aksesori. So dapat ini kita, tak ingatlah saya game apa tak saya ambil dia punya kotak. So macam-macam, ada sini yang buat sendiri pula. Antara game ini pula. Ni puzzle, kita buat puzzle. Ada juga kat sini kan, saya ada game yang one of our professor parasitology buat sebelum ni. Lagi ke saya ada banyak dia yang waktu aktif kita bawa ni dia juga. Ini simple game. Nampak dia punya sini. Buat ni lagi dia punya. Ini adalah game yang saya pernah cakap budak lelaki sangat suka main. Anak saya pandai main, suka main. Dia kalau main tu macam ala-ala main game kat handphone tu. Tapi sampai sekarang saya tak tahu cara main. Baca guideline pun saya tak faham juga apa dah dia orang buat ni. Tapi budak lelaki sangat suka. Ni dia punya ni. Dia orang kata Uji apa tak? Uji. Dia punya nama dia punya tu. Ni flash spray ni, ini untuk dia ni. Jenis-jenis kad. So dia ada kad perangkap, ada kad nyamuk, ada kad kuasa. Ini yang ada parasitologi dah ni. Ada entomology.
So ni dia punya ni. Nama game dia Kekau Kaleka. Okay, so dia akan lawan lah kad tu. Lepas tu dia main kad kuasa. Saya kata sampai sekarang saya tak faham. Okay, memang betul bukan generasi saya lah. Tapi budak lelaki kalau dia duduk main, dia akan leka. Tapi saya suka lah because dia English. Kan, secara ni. So inilah peraturan permainan. Setiap main beri 5 nyawa. Permainan tamat bila salah seorang pemain kehabisan nyawa atau kehabisan kad. Okay, serius. Ni anak saya kena tunjuk satu-satu saya boleh faham. So dia main. Kalau anak saya yang saya sekolah rendah, sekolah menengah, diorang boleh leka lah main. Ni saya rajin buat balik rumah juga. Saya diorang main. Dia biasa dulu kan cuti sekolah, anak-anak staff datang kan, mak yang bawa. Memang bilik saya ni macam tadika lah. Budak-budak semualah yang sekolah menengah pun suka berkumpul kat sini. Saya kita main lah. So inilah antara benda-benda diorang main nanti. Okay. So I really love doing program dengan kids. So ini yang kotak ni punya. So ini okay, saya nak recall ni. Sebabnya most of the game, maksudnya bila dia polish, so saya involve dalam bagi idea juga. Macam mana nak bagi polish up supaya dia nampak smooth kan. Okay, so dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang pemain. Okay, dia akan letak. Ini dia punya aksesori lah. Macam aksesori ni. So ini home dish flies races. Ni dah cara mainnya. Tak ingat sangat dah ni. Dia letak, dia ada color coding ni. Okay, so diorang ni, dia punya ni adalah kan, macam ni ceritanya. Ada 5 orang budak ni kan, family members lah, adik-beradik. So diorang ni nak pergi diorang nak pergi taman. Okay, lepas tu diorang baru teringat diorang lupa tutup makanan. So now they have to running back balik rumah nak berlawan dengan ni. Flash ni pun akan bergerak ni. Nampak. Diorang akan bergerak, flash akan bergerak. Tahu? So kan kali coding tadi, bila contohnya nombor 1 ni adalah warna yellow kan. Dia akan melangkah dekat setiap yellow yang ada. Bila dia baling dadu 5 contohnya. 1, 2, 3, 4, 5. Dia dah sampai sini. Nampak? Lepas tu dia kena arrange lah. Maksudnya kita kena pastikan semua orang ni hampir semua sampai. Semua mesti sampai dulu sebelum lalat ni sampai dekat makanan kita. So they are actually racing with the fly. Siapa yang sampai dulu kat makanan. Simple kan? Tapi itulah dia punya konsep. So dekat sini budak yang main, dia bukan soal siapa nak menang siapa. Macam mana diorang plan siapa nak gerak dulu. Okay, and then siapa lagi, supaya tak ada yang orang tertinggal kat belakang. So dalam masa diorang ni ada satu objektif nak achieve kan, diorang kena cooperate. Itu menarik tak? Menarik. So inilah dia cakap. So ini antara kan, saya ada banyak game, dah berapa tahun dah saya buat. Dan kita setiap kali macam ada exhibition ke apa, nanti student suka datang sini, doktor ada tak lagi game-game baru nak bawa pergi exhibition dekat luar. So saya find out, ada few yang maksudnya yang saya select, yang macam saya rasa macam dia agak smooth lah untuk permainan dia. Dan nampak straightforward, yang mudah lah untuk budak-budak ni. Kita ada juga satu, ni saya simpan ya, ada satu ni game macam dam ular tu. Kain lah besar dengan dadu besar juga, yang maksudnya kita akan bawa dekat program. Itulah. So budak-budak yang macam tak reti nak ada konsep strategi ni, kat situ dah main baling tu dia pun bergerak. Main yang besar begitu. Okay, berhati-hati. Diorang buat quiz space kan, siap ada macam maze lah apa kan, tapi semua ni maksudnya bila nak tu mesti okay, jawab soalan gini. So bila macam kita tetamu, kita panggil community datang ke apa kan, lecturer datang, diorang rasa macam alamak mana ingat. So orang rasa discourage untuk join, untuk participate. Tahu, sebab dia rasa lepas tu dia akan rasa macam dah ada orang tengok kan. Kau salah jawab pula tu. So nampak, so diorang masa tu dia student enjoy because it's near with the examination. So nak cakapnya you round 10 macam you study sebelum side lah.
Gitu. Okay, tapi the thing is konsep tu tak sampai lah. Maksudnya you make it difficult to people untuk nak appreciate it. Okay, then kita change. Kan, saya bagi tahu, okay now group tu daripada masa tu parasitologi kot, and then we improve during the masa parasitologi, masa entomologi lah. Entomologi belajar insect, vektor dia. Okay, so itulah sebab kita buat mula-mula kita open. So daripada department lain kan datang, dia macam open day lah. Kita buat parasitology exhibition. So kita buka. So department datang. Bestnya maksudnya diorang datang sebab dia orang tak duduk proper kelas parasitologi. Masa microbiology dia ada macam belajar satu topik je. Itulah. So dia really enjoy masuk kan. Tak kisah siapa-siapa. Waktu rehat tu datang, dia duduk je. Kita buat macam meja kopi tau. Macam pergi melepak kedai kopi. Okay, so kita pasang booth dia, konsep dia semua ada meja, ada kerusi. Ada 10. So diorang masuk, diorang pergilah round tour mana meja tengah kosong untuk main. Ada pernah satu grup ni daripada Agaria. Apa nama game tu gila complicated. Dr. Ibrahim kebetulan memang jenis suka game. Dia antara kita punya judge lah juga. Dia kata game tu game interaktif dekat ni lah. Dia pasal macam mana you prevent this penyakit tu merebak. So diorang buat complicated map tu dekat board game. Lepas tu dia adalah macam dia punya diorang cucuk-cucuk dia punya pin untuk locate location tau. Oh, itu memang kena duduk dengan betul-betul lah, baru faham. So macam-macam lah idea. Si Adi yang masuk ni bila dia main, dia buat pula jenis macam bukan buat game macam ni, tapi macam show. Dia juga tapi masa tu kita buat community. So you have to know lah siapa yang ni. So bila dekat community tu maksudnya ada yang buat jenis game, ada yang bawa kolam kan, kolam yang tiup angin tu kan. Lepas tu dia letak bola-bola. So budak-budak ni guna saut ikan. Macam dia catch the ball. Dia dapat something. Lepas tu dia akan connect kan. Apa tak lagi idea budak-budak ni. So itu daripada situ, maksudnya daripada yang tadi kita buka dalam kuliah kepada department lain, kita buka pula kepada public datang. So anak-anak staff kan, buat kita buat cuti sekolah, anak staff seronok lah. Memang penuh. Memang meriah gila. Seronok lah. You will enjoy because dia macam tak sedar you being assessed. Dia just dia dah layan adik-adik yang datang. Kan. So habis tu lepas tu kita bawa ke kampung. Kampung Pematang Badak. Dekat situ tu sebab kita jadikan kampung tu kampung angkat. So di situ kita buat exhibition lah. Serius masa mula saya cakap nak bawa ni kan, Tok Empat, pakcik-pakcik ni lah. Doktor, saat ni tu orang nampak tak faham. Bawa ilmu perubatan kan. Saya kata, tak usah risau. Saya kata, kita bawa dulu. Bawa, kita panggil orang kampung datang. So datang, lepas tu itu yang bila lepas tu doktor minggu depan datang lagi. So best. Dia ada program lain pula. Dia kata, kat situ kita bawa lagi. So saya bawa lah. Masa tu sebab dia last minute kan. Acik jemput gitu. Student dah letih sebelum tu kan. So saya bawa yang boleh naik kereta saya je lah masa tu. Kita bawa dalam 5 game kot. Tapi tetap maksudnya dia enjoy lah. So kita introduce sebenarnya. That is another innovation kan. So orang rasa macam seronoknya belajar kena begitu. So daripada situ pula saya polish, nanti yang saya start bawa studi competition pula. So that you will see that itu masa kita ni kan, siap budak-budak yang sebab innovation tu dia ada budak-budak sekolah juga yang masuk tadi kan. Tahu. Dia orang serbu kita orang punya booth kan. Main. Ada budak tu tak puas hati, main lagi sekali. Nanti dia tanya, kita nak beli, dia orang nak beli lah. Saya kata, hari ni kita bawa prototype je. So nak cakap ni dia adalah demand dekat situ. Kita nampak dia can play in a good way kan. Dan rasanya kita memang boleh commercialize. Begitu. Menarik kan? Menarik. You tak masuk lagi pergi belajar drama. So nak cakap there's so many things. Maksud benda tu buatkan creativity. Kan? Yang saya kata drama tadi bukan pergi acting macam ni lah. Maksudnya macam mana you belajar macam mana konsep.
orang buat skrip, macam mana cara penghayatan untuk ni. Yang pentingnya kita nak menghasilkan, maksudnya yang sebenarnya tak boleh sentuhan pun, tapi macam mana menghasilkan skrip yang berkualiti, yang ada knowledge yang betul, correct knowledge dekat situ. Okay. Itu dengan memang pengarah teater yang mengajar. Tapi senior you sempat lah graduate. Nak cakapnya nak tunggu habis MCO tu daripada dia orang tahun 2 sampai tahun 4. Tak sempat nak shooting tau. Kita dah practice. So supposedly minggu depan itu kita nak start video lah, buat video. Nak shooting lah kan, nak rakam semua ni. Siap ada tempat tau, kita dah memang nak dapatkan baju bangsawan dan sebagainya. So minggu depan tu lah MCO. So tangguh habis belajar. Masya-Allah, graduation. Tapi dah belajar dah berlakon tu. Ya, kita dah beberapa kali. Memang maksudnya kita dah macam finalize. Okey, kata minggu ni hari ni kita pergi ke tempat kita pergi shooting. So baju-baju semua kat situ. Tahu. Saya kata kita ni. Tapi itulah, lepas tu kata dah dengar macam akan keluar. Masa tu tiba-tiba COVID-19 naik kan. Macam dengar nak kena MCO ni kan. Saya kata tak apa, kita ni dulu. Tu itulah, elok je nak pergi tu tak boleh dah. Allah, gitulah. So sini pun terpaksa balik juga kan. Kan orang sini. So begitulah. But that is the thing lah. Apa yang kita buat. Saya set lah benda ni. Nampak dengan ni kah? Oh, saya rasa ni dia punya ni. Program saya buat macam Kidzania, tapi nama dia adalah Have Kids World. Have Kids World ni ada 2 modul yang saya dah create. Modul pertama ni Have Kids World penyakit berjangkit. So dia ada 5 session, and by session yang ada persembahan. So memang senior you, maksudnya memang ada yang buat lah dia punya tu. Hai, ini Abang Gino. Adalah dia punya video dia tau. So dengan ada maskot. So maskot dia tu anak saya pun pernah duduk kat dalam jadi maskot juga. Tak cukup orang. So memang itu program tu program berbayar. Satu budak RM10 je. Tapi biasanya kita dapat satu hari 100 budak, RM1,000. Facilitator dapat seorang RM100 bertugas satu hari tu. So diorang memang gila lah. Bila tu kata kan, doktor esok kita buat lagi boleh? Boleh lah. Dapat duit kan? Mana dia? Dia pergi ni. Allah. Tak ada pula dekat sini. Dia punya kan. Dia punya apa? Kostum dia tak ada. Tak tahu lah. Bukan diraja dahulu. Lepas tu dia bawa pergi melawat. Macam mana, apakah peralatan yang digunakan untuk menulis manuskrip dulu-dulu. Dakwat tu dibuat daripada buah manggis, kulit manggis. So macam mana cara kertas dibuat. Jenis-jenis decoration dia. Taburan manuskrip tu ada kat mana. Macam pergi masuk dunia sejarah lah. Gitu. Tapi apa kaitan dengan sains? Sainsnya adalah kita sebenarnya sekarang ni flagship ni adalah MMM ni lah. So kita dig balik kitab-kitab Melayu, perubatan Melayu, kan, tabib-tabib Melayu dulu, dan kita test formulation tu. So bila kita study balik kan, rupanya Masya Allah, tamadun masa tu dia seolah-olah macam kita ni macam ingat Tok Didik kita kan selalu cakap dia orang tak pandai, tak pergi sekolah. Sebenarnya itulah gap generasi yang terpisah dengan satu zaman kegemilangan dulu. Lepas kita kena jajah, semua kita punya macam khazanah apa macam ditutup, seolah-olah kita ni macam tak ada tamadun. Padahal sebenarnya ada hospital. Macam kita cerita Korea, kan macam dia ada dia punya pusat kan. Macam tu lah. Dan kita jumpa maksudnya dia punya tinggalan-tinggalan bangunan-bangunan yang menunjukkan dia punya tamadun yang dahsyat tu. Dia punya kitab Melayu dulu tu kan, siap ada table of content.
So nampak tak maksudnya dia punya ketinggian ilmu yang ada pada betul, zaman betul. dulu tu. Siap kalau dia tulis tangan tu kan, dia punya, ialah kan macam decoration ni kan. Decoration ni, so dia ada dia punya macam decoration dia sendiri yang dia buat untuk setiap dia punya ni. Macam Al-Quran kan, dia tengok dia tu kan, ada dia punya seni dia yang ada dekat situ. So yelah, bahasa dia kita boleh faham sampai sekarang. Cuba ikutlah. Macam kita, kalau you tulis bahasa Melayu kan, kalau you orang Kelantan, tapi dia tulis Jawi tau. So bila you baca, you hayam ni orang mana cakap hayam? Balangun hayam. Hayam ni ayam lah. Gitu. Pada saya je. Tapi dia sebut hayam. So ejaan dia tu ha alif lah. Yamin. So you kena tahu tabik ni berasal daripada mana untuk you baca kitab tu. Kalau tidak tu lah you pun duk jenuh. Hayam ke hiaman ke bintang apa yang tulisnya. Tapi bahasa Melayu yang sangat baik lah. Itu dia tulis Jawi. So itulah kita punya manuskrip. Sebab tu kita ada taman ulam kat sebelah ni. Untuk kata dia one. Okay. So daripada situ saya punya penerangan ini macam contoh, you cuba figure out agaknya game macam mana, macam menarik ni. Boleh je you suka main game apa. Kalau dekat handphone tu kan, adakah something yang macam dia bergerak racing ke, ataupun sebenarnya menyelesaikan puzzle ke kan. Yelah kadang jadi macam CSI kan, you nak menyiasat. Saya pernah main, kat rumah saya ada satu game, saya suka kumpul game tau, buat game ni sebab saya nak cari idea. Ada satu ni sampai sekarang ni saya tak apa nak pandai main lah juga. Dia macam menyelesaikan misteri kan. Saya dengan anak saya kena fikir, Umi macam mana kita nak selesaikan misteri ni. Okey lah, buat game okey lagi. Kalau macam game Xbox kan, sebab saya banyak je beli macam CSI, beli adaptasi dia kan. You main Xbox tak? Tak tahu kan Xbox? Okey. Sebab saya rajin beli. Lepas tu masa dia pilih CD dia, so saya pilih. Saya kata dia macam menarik menyelesaikan penyiasatan. Masalahnya bila saya main, saya tak tahu nak bergerak ke mana. Saya kata apa yang guide kita nak bergerak kat mana kalau kita tahu. Tapi budak-budak dia faham je. Dia berjalan lah kat mana-mana. Nanti saya kata saya tak boleh lah, tak boleh main game yang tak ada proper guideline. Tak tahulah pembaris ke apa punya kata-kata kan. So kan, pembaris kan dia perlukan proper explanation. You tak suka clueless. So macam tu game yang simple kadang-kadang you boleh je buat. Maksudnya orang selesaikan misteri. That's another level lah. Ada critical thinking punya ni ke kan. But you have to be careful on that side. Takut orang discourage. Kata bila macam too much puzzle, orang rasa macam berat, orang akan rasa tak nak main. That's why biasanya macam tadi kan, dia punya tu, ini kita main dengan motivasi, bermain dengan motivasi orang. Dia mudah supaya orang rasa macam pandai juga aku main. Kan, dia confident lah. Baru ada next. Dan dalam masa sama dia boleh belajar satu apa-apa step. Saya ada banyak lagi game. Ini game strategi juga. Nampak simple kan? Saya ada tu. Ada? Awak ada ni IQ Focus. So saya kat rumah ada penguin, ada yang kereta Roblox. Ini sebabnya syarikat ni memang deal dengan saya. Saya beli set untuk STEM education yang saya buat projek dengan budak-budak sekolah. So yang itu tu untuk STEM education lah. Belajar magnetik, belajar hydro punya ni, belajar solar. So diorang buat prototype terus. So saya ada all the set tu. Guna untuk ni. So yang this one nampak simple je kan? You ada kan? Tapi jenis lain. Tapi yang ni lah IQ Focus. IQ Focus juga. Tapi bukan jenis ni lah. So ini contoh lah. Dia simple dia. Saya selalu macam tengok kan. Okay. Sebab dia bermain dengan ada berapakah chance untuk you. Untuk ni. So dekat sini sebenarnya increase focus lah. Okay. Tapi saya fokus orangnya. So tak ada masa dah nak main Pokemon ni. Saya letak untuk anak saya bila datang. Dan saya bila saya nak rehat tu saya main lah. Tapi saya tak ingat dah saya sampai mana dah. Okay. Kalau dekat rumah kita orang suka beat lah. So saya ada macam-macam. Yang macam jenis ni, ada yang macam atas jadi penguin, ada yang ikan punya. So bila you move tu, macam mana untuk you pastikan dia masuk dalam bubble. Kata yang baru sekali saya beli Roblox.
So dia ada main car dekat situ. Dia akan bagi macam ni kan. Dia akan bermula dengan ni dia kata simple. Dia senang dulu. Starter. Sebab ni konsep juga yang saya pakai. Dia memang asas. Saya study macam mana game being developed. Okay. So dia start dengan you nampak kan semua dia punya bentuk-bentuk dia. Benda ni dia ada bentuk. Dia bukan seketul ni. So bila you tengok dia ni, you ada guide lah bentuk apa yang patut letak dekat atas kan. Tapi sampai dah nanti bila masuk seterusnya, nampak start, dia tak bagi tahu yang dekat dalam ni bentuk apa. Kita kena Dia bagi 1, 2. Tapi dia bagi tahu tengah ni mesti jadi warna macam ni. Dia kasi cabaran tu start naik lah. You nak macam mana nak rearrange dia. Sampailah bila yang hujung kan, kat ceiling pun tak bagi. Dia bagi tahu dia nak apa kat tengah je. So itu dah masuk reset. Kalau dia pergi lagi, ini jawapan. Okay. So menarik tip. To what? This game is to teach children on apa-apa-apa. Kalau learning outcome, by the end of playing this game, the participant will learn on itu. Apa dia akan jadi lepas dia habis main. Itu learning outcome. So dekat sini ni kena refine balik sekarang. You nak buat learning outcome ke you nak buat objektif? Kalau objektif tu you punya objektif. The student shall be able to understand the definition. Ini learning outcome lah maksudnya. By the end of the play kan, of the activity, the audience should be able to understand the definition of soil transmitted mean. Okay, should be able to understand the definition. Will know lah, dia akan tahu. Okay, by the end of the activity, the player, pemain, okay, bukan audience yang tukang tengok je. The player will know the definition of soil transmitted mean. Ataupun they will understand the life cycle of it. Okay, understand the life cycle. Not really understand the definition. We know the definition. But what we want to understand is life cycle, the concept. Okay, should be able to differentiate the types of the helmet. Okay, so that's another learning outcome lah. So you boleh buat tu learning outcome. By the end of the activity, the player will 1, 2, itulah will know the definition of transmitted helmet, will be able to differentiate several types of helminths, kan, different type of helminth, then the idea of the symptom. Okay, will know the symptoms, effect and treatment of helminth infection. Know pun okay juga. Dia level of kita panggil cognitive pemikiran, start with know, understand, apply, create, develop. Kind of lah. So maksudnya makin lagi tinggi tu makin tinggi lah dia punya kognitif punya ni. Okay, paling simple know. I know lah. Kan? Okay, game ideas dalam ulang monopoli. Okay, ini jenis-jenis ni. Kahoot, quizzes. Okay. Okay, sila keluarkan Kahoot dan quizzes. Okay. Labeling or darts. Boleh je juga. Crossword puzzle. Okay, parasite citizens. Describe what are parasite United Doctors. Okay, ini semua ni gabungan ke apa macam mana ni? Tak, ni macam cadangan je dulu. Okay, yang you nak adopt. Sama ada jenis macam dam ular ataupun monopoly type macam tadi kan. Okay, boleh. Cuba berfikir di luar kotak lagi. Okay. Tak apa. Dah nampak idea ini first kan punya ni. Tak apa, kita adopt something yang maksudnya jadi orang macam dah bila kita cakap macam main ni so automatic maksudnya dia dah being guided. Kan? Cuma dia punya konsep tu dia terus dapat lah. That's a good thing sebab bila kita kata kita adopt dia betul punya ni. Tapi material wise tu kita punya. So nanti later barulah you pergi kepada maksudnya you create your own punya play concept tu. So tak ada masalah. You adopt pun saya itu tak masuk dalam pemakahan pun. Kan. So ini kata permulaan kan.
Memang bila kita nak menghasilkan sesuatu ni, belajar untuk tiru fasi. Kan? Tiru tapi berinovasi lah. And then kita modify accordingly. So biasanya idea-idea benda-benda yang dah ada, maksudnya orang dah dekat dengan komuniti. So bila kita explain, orang lebih mudah nak follow. Okay? Daripada macam tu lah saya kata saya main yang ni. Jenuh nak faham dulu. Kan? Okay. Labeling dots. Okay. Boleh, ini pilihan kan? Apa yang mana nak ni. So ada berapa saya tunjuk ni, you find out lah. Okay. Okay. Nanti kita orang bincang dulu. Figure out agaknya boleh main berapa orang. Kan? Main macam mana, berapa lama agaknya perlu main. Adakah main memang tak habis-habis? Simple tapi tak habis-habis main. So benda tu semua kena put under consideration lah. Macam mana you nak pastikan, kadang-kadang tak perlu banyak sangat knowledge yang ada kat situ. Tapi semua okey lah ni. So kat macam mana you nak letakkan ni. Saya ingat ada satu tu, nanti kata saya suka polish out idea bersama. Nanti you find out apa you punya, dia bawa kat saya, kita polish idea tu. So pernah you punya sini bawa kat saya idea pasal Giardiasis. Okay, Giardiasis ni yang dia helmin tu, protozoa tu masuk melalui mulut yang menyebabkan diarrhea lah. Okay, so ada protozoa. So kita buat seolah-olah bila tu dia masuk, dia punya ni adalah apa yang jadi dalam perut. Lepas tu macam ni bila dia trip, macam ni dia boleh flush out macam mana. So dia punya proses yang berlaku kat dalam tu yang menjadi dia punya background of the game. You tak belajar daripada statistik. Okay. Selain daripada ni, saya suka sebenarnya kumpul komik. Anak-anak saya memang saya ajar buat komik. Saya ada komik statistik, molekular. Ayo. Buat sendiri ke? Anak saya sekarang ni saya ajar untuk buat sendirilah. Tapi saya ada. Sebab saya kata saya suka kumpul untuk jadi bahan untuk saya ni lah, cari idea. Saya ingat dengan contoh di statistik, molekular biology. Macam heavy kan. Anak saya suka baca komik. So saya pun adalah komik. Ni saya bawa kat sini, kota diorang yang baca juga ni. So yang ini ni dia cerita pasal belajar statistik. Tapi dia punya cerita, dia punya tu budak ni bapak dia ada staff baru datang kerja dekat syarikat bapak dia. So dia jatuh cinta kat lelaki tu. Lepas tu dia tahu dia tu statistician tau. Dan dia cakap kat bapak dia nak belajar statistik. Dia kata statistik dia lemah lah. Bapak dia kata lama ni pun malas je kan. So dia kata okey lah. So bila dia cakap nak tutor, dia bayangkan bapak dia akan panggil tu lah staff tu. Sekali yang datang bukan yang diharapkan. Tahu. So budak tu dia macam yang datang tu macam senior yang macam poyo-poyo tau. Lepas tu sini nak cakap dia kan kena mengajar kan. So macam mana dia attract budak ni untuk sekarang ni boleh tak fokus belajar. So dia kadang dia gunakan apa yang ada dekat situ je. Cuba you tengok majalah ni. So macam benda-benda contoh dia bagi dekat ni kan. Dia macam something yang macam wow. So saya suka lah study dia punya ni. Molekular biology ni, pada DNA tu ni pasal budak yang fail lah. So macam mana prof ni letih dah tengok dia hasil fail je, dia bawa budak ni mengembara di dalam sel. Okay. Gitulah gitu. Okay, insyaAllah tak tidur lah kalau baca. Saya tengah kumpul lagi. Hari tu saya cari ingat kira-kira. Saya cari fisiologi pun ada juga. There's a few. Tapi kita kata ikut rezeki lah dapat. Dah lama tak kumpul buku macam ni. Because saya dah shift kepada, saya sangat suka baca buku. Macam-macam genre buku ada. So Lama dekat rumah doktor kan. Kalau background tu kan nampak macam itu memang buku. Betul. Almari buku saya. Penuh kan. Itu situ sebelah Rizal satu lagi. Dekat atas loteng ada satu lagi. Tepi kata saya pun apa dengan buku. Saya mati dengan buku. Yeah, I love books. Okay.